Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil alim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله. Dan ketiga, dan bermula yang ketiga, bahagian sifat-sifat Allah yang ketiga ialah dinamakan sifat ma'nawiyah. Jadi yang ketiga ialah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yakni sifat yang dibangsakan kepada ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ni ialah sifat yang melazimi akan sifat ma'ani. Sifat yang dibangsakan kepada melazim dan melekatkan akan sifat ma'ani pada zat, di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira tak sabitlah oleh sifat ma'ani pada zat Allah jika tak ada sifat ma'nawiyah. Itulah maksudnya sifat yang melazimi akan ma'ani. Jadi kaunuhu yang 7 sifat itu
Nah, itulah yang dimaksudkan dengan ma'nawiyah ataupun yang dibangsakan kepada ma'ani. Jadi katanya al-musannif, jika ada madlulnya itu ialah sabit, lagi melazimkan ia akan sifat ma'ani. Baiklah huraian dia. Huraian maksud ma'nawiyah. Jika ada, jadi bilakah sifat Allah dinamakan sifat ma'nawiyah? Tu dia ta'alluqlah pada suatu yang mahzuf dengan takdirnya. Nah, sifat Allah, sifat-sifat Allah ini dinamakan dengan namanya ma'nawiyah bila jika adalah madlulnya tu sifat, dhamirnya kembali kepada sifat. Jikalau adalah madlul, madlul itu maksudnya mafhum ataupun makna ataupun yang ditunjuk, tu asal erti madlul. Sekiranya sifat ini madlulnya ataupun mafhumnya ataupun perkara yang kita reti, yang kita faham daripada sifat ini, apa dia? Iaitu sabit, ialah sabit, ialah sungguh. Itulah maksudnya sabit ni. Yakni yang sungguh, bahasa Melayu kita panggil sungguh. Jadi bahasa Arabnya kita perkataan dia sabit. Yakni sungguh, tadinya sungguh dalam hati kita. Dalam hati kitanya kita reti. Dalam hati kitanya kita faham. Kita nampak dalam mata hati kita. Sifat ni ialah sungguh pada zat Allah Ta'ala. Tu maksudnya. Jadi kita maklum dah, sekiranya kita sebut sungguh sahaja, bermaksud sifat ini tak ada dirinya pada zat. Cuma kita reti saja. Cuma hati kitanya faham, hati kitanya terima, hati kita mengisbatkan akan sifat ni sungguh pada zat Allah. Nak tengok dengan mata kepala tak boleh nak tengok, sebab dia tak ada diri sifat ni. Dia tak serupa dengan kudrat, dengan iradat, kan? Itu lain. Itu sifat yang sungguh lagi ada. Yang ni sifat yang sungguh sahaja. Dia tak naik ke peringkat ada. Apabila dia tak naik ke peringkat ada, kita panggil apa? Kita panggil hak reti. Hak reti dalam zihin kita, hak faham, hak nampak dalam zihin kita aja. Adapun dirinya tak ada pada zat, dan bukan juga dia duduk di luar daripada zat Allah. Bukan duduk daripada luar zat, sebab sifat dia kena duduk berengkel dengan zat. Dia kena ada di zat. Maksud tak ada tu bukan tak ada. Bukan tak ada langsung. Maksud tak adanya diri dia tu tak ada. Kan? Supaya tubuh badan kita ni ada diri dia. Ada diri tubuh badan kita ni. Kerana tu kita boleh tengok, kita boleh nampak.
Kan? Tapi kaunuhu, hak ma'nawiyah tu hak kaunuhu tu lah. Kan? Kaunuhu ni dipanggil sifat ma'nawiyahnya. Baik. Tak apalah hak tu. Lagi melazimkan ia sifat ma'nawiyah ni akan sifat ma'ani. Dan lagi ni takrif sifat ma'nawiyah. Dan sifat ma'nawiyah ni susah sikit lah nak faham. Kan? Tapi tak ada lah susah sangat. Dan kalau kita tilik, perhati sungguh-sungguh, kan, boleh faham. Kemudiannya sifat ma'nawiyah ni ialah sifat yang melazimi akan sifat ma'ani. Tu maksudnya dengan ya nisbah yang ada pada perkataan ma'nawiyah. Kada huruf ya tu dipanggil namanya nisbah. Jadi sifat ma'nawiyah kaunuhu yang 7 tu ialah dibangsakan kepada sifat ma'ani. Kaunuhu qadirat, keadaannya Allah Ta'ala ialah yang berkuasa, yang bersifat dengan qudrat. Itu ma'ani, itu ma'nawiyah. Kalau qudrat itu ma'ani, kan? Jadi apabila adanya sifat ma'nawiyah, adalah sifat ma'ani. Kan? Macam kita seorang ni, apabila kita kata kita ni alim, tentu ada ilmu. Kan? Alim tu lain, ilmu tu lain. Kan? Seseorang ni apabila dia ni ada ilmu, mengaji, belajar, kemudian dia boleh ilmu, kan, yang dia duk belajar tu, maka keadaannya dipanggil kaunuhu aliman. Keadaan seorang itu ialah yang bersifat dengan ilmu, dengan pengetahuan. Jadi apabila seorang tu dipanggil orang yang alim, bermaksud dia bersifat dengan ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, nak panggil dia orang alim pasal apa? Takkan nak boleh kita panggil dia tu yang alim padahal dia tu nya jahil. Itu mana berlazim, laziman. Lazim ni maknanya pada hati kita. Lazim ni jugalah yang kita duk sebut selalu, yang kita panggil natijah. Yang kita sebut, kita pada kesimpulan. Kan? Dulu kita mengaji kitab sebelum ni, kita bahas dah maksud lazim ni. Lazim ni juga boleh juga kita panggil natijah, ataupun boleh juga kita panggil kesimpulan. Kesimpulan daripada kita duk berfikir. Hati kita ni lah yang duk fikir. Jadi apabila adanya kaunuhu aliman, contohlah kan, terlazim daripada sungguhnya kaunuhu aliman ni adalah ilmu, kan? Itu kita panggil, orang panggil lazim. Kan dulu kita ada sebut, kan, naiknya terbitnya matahari dipanggil siang hari. Kan? Lazim daripada keluarnya matahari ataupun terbitnya matahari, maka nescaya siang lah tu. Siang dengan terbit matahari itu lazim berlaziman. Lazim daripada siang
tentu dah terbit matahari. Tak ada siang ni, kalau matahari tak terbit lagi, tak ada siang lagi. Kan? Kalau ada siang, bermakna terbit dah lah matahari. Dia lazim kedua belah pihak. Sekiranya terbit matahari, nescaya siang hari lah tu. Sebaliknya pula, dan sekiranya siang, tentu dah terbit matahari. Kan? Itulah maksudnya natijah daripada buah fikiran, kesimpulan, kan, daripada suatu yang kita duk fikir. Kita fikir, maka kita pun retilah, kita pun fahamlah, kan. Sifat maknawiyah ni, kaunuhu yang 7 tadi ni, kan, ialah sifat yang melazimi akan sifat ma'ani. Maksudnya apabila ada kaunuhu aliman, tentu adanya sifat ilmu. Begitulah sebaliknya. Sekiranya kita kata ada ilmu pada zat Allah, tidak sekiralah, kan, Allah bersifat dengan ilmu, maka nescaya Allah bersifat dengan kaunuhu aliman. Kita boleh bahas dua cara. Kita boleh cerita ataupun kita boleh bahas dengan dua huraian, dengan dua cara. Dua caranya, contohnya sifat maknawiyah diumpamakan seperti pelekat yang melekatkan sifat-sifat ma'ani ini pada zat Allah. Kan, kaunuhu atau keadaannya itulah yang melazimikan ataupun yang melekatkan oleh ia akan sifat ma'ani pada zat. Maknanya ada sahaja kaunuhu, adanya sifat maknawiyah ni pada zat Allah, tentu adanya sifat ma'ani pada Allah, pada zat Allah. Ataupun kita bahas satu lagi, ataupun kita cerita, kita bahas macam ni, kan, nescaya sekiranya adalah sifat-sifat ma'ani ni, adalah sifat ma'ani ni pada zat Allah, tentu ada sifat maknawiyah. Ada sifat ilmu, tentulah Allah Ta'ala dipanggil kaunuhu aliman. Dan sekiranya Allah dipanggil kaunuhu aliman, kan, tentulah Allah tu bersifat dengan ilmu. Kedua belah pihak dia lazim malzum. Jadi itulah dia ta'rif maknawiyah, satu sifat yang hal. Berkhilaf ulama, dan kaunuhu ni amrun i'tibari atau adakah sifat hal, kan. Maka kebanyakan ulama mengatakan dianya ialah hal, yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Dia tak turun kepada peringkat tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, tak boleh melekat ma'ani itu pada zat. Pasal tak ada pelekat, dia ada, tapi adanya pelekat ni dia tak naik sampai ke peringkat boleh dilihat, kan, nampak dengan mata kita yang kata maknawiyah atau kaunuhu ni tadi. Cuma kita reti dalam hati kita saja, kata sungguhnya maknawiyah ni pada zat Allah. Lagu itulah contohnya, nak faham reti melazim ni, kan. Apa maksud lazim, berlaziman, tak sah ni tu. Baik, habis dalam situ. Tetapi tiada ada maujud, akan tetapi katanya al-musannif, tidak ada maujud, mana tidak adalah ia sifat maknawiyah tadi,
ialah maujud, ialah ada, yakni ada dirinya pada zat Allah. Nak faham maksud maujud lagu mana? Selagi dia kata sifat ni tak ada, tak ada. Bukan tak ada lagu kita duk faham tu. Bukan maksud dan tidak maujud, yakni tidak ada ni kan, sifat tu tak ada langsung, tak ada langsung sifat maknawiyah ni. Bukan lagu tu faham kita. Maksud dia tidak maujud ni mana dia tak ada dirinya pada zat. Serupa lagu hal nafsiyah kita duk mengaji, ada tu wujud kan, adanya tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni dipanggil jirim, jisim ataupun zat kan, yang tu boleh dilihat, kita pun faham, kita pun reti kan. Tentulah ada sifat wujud pada jirim kita. Kalau tidak nak main mana adanya tubuh badan kita. Pasal kita tu bersifat dengan ada kan. Wah, nak tengoklah wujud tu macam mana, tak boleh nak tengok. Tak boleh nak tengok ni pasal dia tak ada diri sehingga boleh kita tengok. Macam kita kata warna putih, ni boleh tengok. Nampak warna putih pada kulit badan kita, kulit muka kita. Yang tu ma'ani dia panggil. Sifat-sifat ma'ani yang baharu ni. Boleh tengok. Pasal apa? Pasal ada diri warna putih tu pada kulit badan kita. Tapi nak tengok ada tu, adanya warna putih. Warna putih tu kita nampak. Diri ada pula. Wujudnya warna putih. Wujud tu lain. Ada ni yang kita reti je, kita faham lah. Ada lah. Sungguh lah kan. Sungguh lah ada tu pada jirim kita. Tidak nak main mana jirim kita ni kan. Tentu tak ada. Tu kita panggil dia tidak maujud. Samalah seperti kan, maknawiyah ni huraian dia serupa lagu tak sah ni lah juga kan. Maknawiyah ni pun dia tidak maujud. Bukan maksud tidak maujud, dia tak ada langsung sama sekali, kosong. Bukan itu, bukan begitu reti dia. Makna tidak maujud, tak ada diri. Boh makna lagu tu senang kan. Tak ada diri sehingga kita boleh lihat, sehingga kita boleh nampak kan. Sehingga kita boleh lihat, sehingga kita boleh nampak akan kaunuhu tu, akan keadaan tadi. Tunjuk tak mana keadaan. Nak tunjuk kat mana tak nampak. Bukan bangsa jenis boleh tengok dengan mata kan. Yang kata keadaan ni, itulah keadaan, itulah yang kita panggil sifat maknawiyah. Kaunuhu tu perbahasan dia nya kan. Seolah-olah kalau kita nak cerita tajuk kan, keadaan ni kita umpamakan seperti gam pelekat kan. Apabila ada gam pelekat, ambil kertas, sapu gam kan. Lepas sapu gam, tempellah kertas tu di dinding. Melekat dah kertas tu di dinding, melekatlah. Pasal apa yang boleh melekat? Pasal ada gam. Cuba tak ada gam kan, ambil kertas dengan kosong, dengan tak ada pelekat gam apa-apa, cuba pergi tempel tengok kat dinding tu, dia mau melekat tak? Takkan dia nak melekat. Itu umpama, misal supaya kita boleh faham tentang maksud berlazim-laziman ni. Bukan kita nak habaq maknawiyah tu ialah gam, ma'ani tu ialah umpama macam kertas. Tidak macam tu. Dan cuma sekarang ni kita nak faham tentang maksud berlazim-laziman. Apa maksud sifat maknawiyah melazimikan akan sifat ma'ani. Dan maka lalu kita buatlah contoh macam-macam contoh kan. Macam kita buat contoh tadi, adanya cahaya, tentulah terang. Itu lazim malzum lah juga tu kan. Tadinya gelap,
kan. Lalu apabila kita buka suis, kan, buka lampu, keluar cahaya. Terlazim daripada ada cahaya, adalah terang tu. Dia berkait-kaitan. Faham? Tu mana berlazim-laziman. Lagu tu lah berkaitan di antara maknawiyah dengan ma'ani. Dan sesungguhnya zat Allah, sifat Allah maha suci daripada sebarang bandingan. Kan, nak banding dengan makhluk ni tak boleh. Kan, tapi tujuan kita sebut misal-misal tadi ni pasal nak bagi faham apa maksud melazimi. Jadi dia duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Nak kata dia tak ada, tak boleh. Kan? Nak kata dia ada, tak nampak dengan mata. Itulah hal yang kita sebut kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Itulah ta'rifnya. Baik, habis tang situ. Dan yaitu sifat ma'nawiyah. Dan yaitu yakni sifat ma'nawiyah ni, katanya al-musannif, ialah 7 pula. Ialah 7 sifat juga. Pula tu yakni juga. Sama macam mana sifat ma'ani tu 7. Sifat maknawiyah pun ialah 7. Gitu nah. Yang mana sifat maknawiyah ni, katanya al-musannif, lagi akan datanglah oleh bicaranya, yakni sifat maknawiyah. Di depan tu nanti ada lagi huraian dia. Tak habis lagi. Cuma yang ni habaq secara kasar dulu. 3 sifat dah, semuanya ada 4 lah. Kan? Satu-satu tu habaq cara ijmal dulu. Lepas tu saat lagi baru nak ditafsirkan, baru nak cerita secara huraian satu persatu tu tadi ni. Baik, habis dalam situ. Keempat, sifat nafsiyah dia bilang yang keempat. Tak apalah bilang bila tak mana pun serupa je. Yang pertama ke, yang keempat ke, kan. Kemudian bahagi sifat-sifat Allah yang keempat ialah dipanggil sifat nafsiyah. Ialah sifat nafsiyah. Namanya yakni nama sifat, yakni sifat yang dibangsakan kepada zat. Sifat nafsiyah ni maksudnya apa? Yakni sifat yang dibangsakan kepada zat Allah Ta'ala. Pasal apa dipanggil sifat tu sifat yang dibangsakan? Sifatnya iaitu sifat wujud. Kenapa sifat wujud ni yang artinya ada tu lah? Pasal apa dipanggil dengan namanya sifat nafsiyah, ataupun satu sifat yang dibangsakan kepada zat Allah Ta'ala? Pasal apa? Pasalnya apabila kita sebut wujud, wujudlah, adalah reti dia, kan, sifat wujud Allah. Apabila kita sebut wujud ataupun ada, apa yang selalu terbayang, segera terbayang oleh hati kita? Apa yang hati kita tuju nampak? Yang hati kita nampak dengan kita, apabila kita sebut kata adanya Allah, kita bayang, maka kita terbayang di hati kita, tertuju kepada zat Allah. Ada tu yakni adanya zat Allah. Itu dipanggil nama sifat wujud dia dengan panggilan nama dia nafsiyah. Baik, tak apalah tu.
Bila sifat ni dipanggil dengan namanya nafsiyah, kata al-musannif, jika ada madlulnya itu ialah sabit. Jika ada tu maknanya dinamakan sifat dengan sifat nafsiyah, dinamakan sifat Allah itu dengan namanya sifat nafsiyah bila jika adalah madlulnya, dhamirnya kembali kepada sifat Allah. Jikalau adalah mafhumnya, perkara yang ditunjuk oleh sifat itu, yakni sifat wujud itulah, ialah sabit, yakni sungguh. Dan kita terjemahkan sabit ni dengan maknanya sungguh. Dan dia juga dipanggil hal nafsiyah. Sebagaimana sifat maknawiyah dipanggil hal maknawiyah. Dan sifat wujud ni dipanggil hal nafsiyah, hal juga. Nah, yakni sifat yang bangsa sungguh. Nah, macam kita habang tadi, ada. Kan? Nah, apabila orang kata adanya zat Allah Ta'ala, ataupun ikutlah kan, contoh yang lain kita kata adanya gajah, adanya tubuh badan gajah. Apabila kita dengar orang kata adanya tubuh badan atau jisim, jirim gajah ni, apa yang segera terbayang ataupun yang segera ternampak yang dilihat oleh hati kita? Ada tu menjurus merujuk kepada tubuh badan gajah itulah. Kan? Nah, kemudiannya tubuh badan gajah tu jisim, jirim yang mawjud dia panggil. Dan tubuh badan yang ada. Pasal itu kita boleh tengok, nampak besarnya gajah ni, kan? Tapi cuba tunjuk ada tu tang mana. Tang ada tu yang tak boleh nak tunjuk. Dan sebab kita faham ada, sungguh ada ni pada tubuh badan gajah tu. Cuma tinggal lagi nak habaq, nak tuju tang mana ada tu tak boleh. Kihnya, kih dia bangsa tak ada diri. Pasal wujud-wujud ni tak ada dirinya. Dan kita nak tengok ada. Mikrofon ni ada. Tunjuk ada tu tang mana. Dan tak dapat nak ditunjuk. Tapi hati kita mengaku dah. Hati kita mengaku dah ada mikrofon ni. Ada. Ada dengan mikrofon lain. Ada tu ialah sifat. Mikrofon ni jirim atau zat. Dia tak serupa. Sifat dengan zat benda lain-lain. Dan atau nak bahas tentang sifat-sifat Allah ni. Dan jadi 4 macam sifat ni. Dan kita bahagikan kepada 2 pengertian reti kita. Yang pertama, ada sifat Allah yang sungguh lagi ada. Senang sikit lagu tu. Ada pula sebahagian sifat-sifat ni yang sungguh sahaja. Dia tak naik ke peringkat ada. Pasal apa? Pasal dia tak ada diri dia pada zat. Sehingga kalau kita nak tengok memang tak boleh tengok. Kan? Pasal dia tak ada. Kan? Tapi sifat-sifat macam sifat ma'ani, qudrat, iradat tu, dia sungguh, hati kita mengaku isbat, dan hati kita dan kita pun dan ada diri sifat tu. Kan? Sekiranya diizinkan Allah, kita boleh lihat, boleh tengok. Itu jelah pecahan dia kepada 2 ni, pecahan dia. Kan? Dan keseluruhan 20 sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat makna, sifat ma'ni, qudrat, iradat, ilmu tu, dan juga dipanggil sifat yang sungguh lagi mawjud, lagi ada.
Hak lain lagi sifat yang bangsa reti dalam hati ya. Itu maknanya sungguh kan, tapi dia tak ada. Tetapi dia tak ada, bukan tak ada langsung. Saya faham tak ada sifat ni pada zat Allah, bukan begitu. Dia tak ada diri dia, nak tengok lagu mana. Tapi hati kita mengaku sungguh sifat ni pada Allah Ta'ala. Tu reti dia. Maksud tak maujud, tak ada diri, tak ada kan. Begitulah reti dia. Baik, habis tang situ, mudah je, tak payah mana dah. Tiada melazimkan sifat ma'ani. Jadi sifat nafsiyah ni, katanya al-musannif, ialah tidak melazimikan akan sifat ma'ani. Jadi sifat wujud Allah Ta'ala ni kan, ialah sifat yang tidak melazimikan oleh sifat wujud tadi ni akan sifat ma'ani. Baik. Tadi kita mengaji tentang sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yang kaunuhu tadilah. Ialah sifat yang melazimi akan sifat ma'ni. Ingat tadi ni huraian tadi kita sebut dah kan. Tapi berbeza dengan sifat wujud. Walaupun dia hal, tapi halnya tidak melazimikan akan ma'ni. Mana kata tidak melekatkan, bukan maksud terlazim daripada ada sungguhnya wujud, maka tentu adanya kudrat iradat ilmu hayat. Dia tak melazimi macam tu. Dia cuma hanya duk pada zat saja, ada ni. Dia tak melazimi akan apa-apa sifat yang lain kan. Tapi berbeza dengan ma'nawiyah tadi. Ma'nawiyah dia melazimi akan sifat ma'ani, seperti huraian tadilah. Lazim malzum apa tadi ni, ada kaunuhu aliman, tentu ada ilmu kan, macam kita sebut selalu tadilah kan. Takkan orang ni apabila dia panggil seorang yang alim, tiba-tiba kita kata tak ada ilmu dekat dia. Mana boleh kan. Nak main mana? Pasal apa ya orang nak panggil dia tu orang yang alim kalau tak ada ilmu dekat dia? Bermaksud dia tu ada ilmu. Tu kata alim tu lazim daripada dia ni, dia panggil seorang yang alim. Namanya, gelaran dia, sifat dia kaunuhu aliman kan. Tentu dia tu ada sifat ilmu lah kan. Lalu apabila kita tu ada sifat ilmu, tentu dia ada kaunuhu aliman dia. Gitu kan. Itu belaziman di antara ma'nawiyah dengan ma'ani. Adapun wujud sifat nafsiyah, dia tak melazimi kan, orang tak panggil melazimi akan sifat ma'ani. Tak ada. Dia sifat yang wujud ni kan, dia tak tunjuk kepada makna yang lebih daripadanya, selain daripada dia tu ada sungguh pada zat sahaja. Ni yang kata wujud ni, dia hanya ada duk pada zat sahaja. Itu dia panggil nafsiyah tu. Kalau ma'nawiyah, sifat dibangsa kepada ma'ani, pasal dia melazimi akan ma'ani. Kalau sifat wujud pun lagu ma'nawiyah juga, tak boleh panggil nafsiyah, kena panggil dia macam ma'nawiyah jugalah wujud ni. Tapi dia tidak begitu, dia cuma hanya melazimi di zat saja, ada ni. Dia tidak melazimi akan ada satu makna yang lebih, yang selain daripada dia tu ada sungguh pada zat. Macam ma'nawiyah, sifat yang ada sungguh pada zat, tapi dia ada melazimi akan satu makna yang lain, yang lebih daripada makna dia tu ada sungguh pada zat, iaitu dia melazimi akan ma'ni. Itu ma'nawiyah. Lain ke tu kan.
tang nama sebut tu kita faham dah. Nafsiyah, faham dah. Ma'nawiyah, kita kerti dah. Kan? Kita kerti pasal apa dia dipanggil sifat yang dibangsakan kepada ma'ni. Pasal dia ada kaitan dengan sifat ma'ni. Hal ma'nawiyah tu berbeza hal nafsiyah. Dia tak ada kaitan dengan sebarang sifat yang lain. Kan? Melainkan dia tu hanya melazimi duduk di zat saja. Tapi mestilah semua tu bersifat dengan adanya kudrat, adanya iradat, adanya ilmu, dia bersifat dengan ada juga. Bukan atas zat saja bersifat dengan wujud, kan? Sifat-sifat Allah yang lain pun ada juga, kan? Takkan kita nak kata sifat ni tak ada pada Allah? Takkan nak kata lagu tu ada sifat wujudnya. Dah baik, habis tang situ. Kemudian katanya lagi al-musannif lah, dan tiada maujud, dan tetapi tidak maujudlah oleh sifat nafsiyah. Nak faham makna tiada maujud, terjemahan lagu anak abang tadi, tak ada dirinya. Senang faham lagu tu, kan? Selagi takut kita salah faham. Kata tidak maujud, makna kata tak ada ke sifat ni pada Allah? Tak ada tu makna kosong, tak sungguh langsung. Tu maksud tak ada situ. Hak biasa orang fahamnya. Bukan begitu maksud dia. Maksud tidak maujud, dia tak ada diri tapi sungguh dalam hati kita. Ngaku hati kita sungguh wujud ni sungguh pada zat Allah. Lagu tu maksud dia. Baik, habis dalam situ. Wallahu a'lam. Wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinati al muta'alliqani bi jami'il mumkinati. Baik, artinya sifat ma'ani yang 7 itu, pertama sifat ma'ani yang 7 ni, pertamanya ialah qudrat. Artinya, arti qudrat ni ialah kuasa. Ingatlah yang kita duk bahas di sini ialah nama bagi sifat Allah. Faham tu? Qudrat ni ialah nama bagi sifat Allah. Semualah iradat, nama bagi sifat Allah namanya iradat. Ilmu, nama bagi sifat Allah. Apa nama sifat ni? Sifat yang ada sungguh pada zat Allah ni namanya ialah ilmu. Okeylah, faham tu? Jadi kita duk belajar, duk mengaji bukan takluk bagi sifat. Yang kita duk mengaji, apakah nama sifat ma'ani Allah tu? Nama sifat ma'ani Allah yang pertama namanya ialah qudrat. Boleh pilih betul dah. Pasal apa? Pasal kita nak bezakan di antara nama bagi sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Kita tak mau keliru. Pasal kalau kita tak terangkan macam tu, kan, takut kita salah faham, tersilap faham. Kita nak bahas tentang sifat Allah, tiba-tiba kita terbahas ta'alluq ataupun kerja bagi sifat Allah. Yang kita nak tasdikkan dalam hati kita ni ialah sifat yang ada pada Allah tu. Yang ni yang tujuan kita bahas ni,
Kita tasdik juga ta'alluq bagi sifat Allah. Qudrat berta'alluq. Kan? Tapi bukan kita nak bahas tentang ta'alluq sifat qudrat Allah. Kita nak bahas sifat yang ada pada zat Allah tu, yang namanya ialah qudrat. Hak tu yang kita nak beriman tu. Hak tu yang kita nak mengaku sungguh ya sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan ada sungguh lagi adanya qudrat. Sifat qudrat tu di zat Allah. Nak bahas tentang sifat, bukan nak bahas apa kerja sifat tu. Itu nanti kita bahas tajuk lain. Kerja sifat dalam bab ta'alluq qudrat, ta'alluq sifat tu. Tapi yang pertama-tama, yang mula-mula kita nak bahas, yang kita nak bahaskan di sini iaitu sifat Allah. Jadi sebab itulah setengah-setengah ulama kan, dia ada buat perbezaan antara nama bagi sifat dengan ta'alluq bagi sifat, dengan perbezaan dia tambah huruf pa. Kan? Kalau nama bagi sifat dia panggil pekuasa. Kalau ta'alluq bagi sifat dia panggil berkuasa. Jadi kalau kita guna dengan tak selesai juga masalah kita. Sebab yang tujuan musannif, ulama-ulama sebut tentang qudrat, iradat, ialah nak cerita kepada kita sifat satu apa? Sifat yang ada duduk sungguh ada pada zat Allah. Yang nama sifat itu qudrat, iradat, ilmu. Kan? Adapun ni kan, itu kerja, pekerjaan sifat tu. Apa kerja sifat pekuasa? Kerja sifat pekuasa ni ialah menjadikan ataupun meniadakan suatu alam ini. Menjadikan, meniadakan itu ialah apabila ada bertambat, ada tertambat sifat qudrat tersebut dengan sesuatu yang lain, yakni alam makhluk ni apabila terikat, tertambat, real tertambat, ataupun kita panggil bekerja, bahasa Arab lebih bertakluk, ada bertambatlah dan oleh sifat qudrat tadi kan, pada menjadikan sesuatu kita panggil berkuasa. Allah berkuasa menjadikan sesuatu. Allah berkuasa menghilangkan, meniadakan sesuatu. Allah yang bersifat dengan sifat pekuasa, sangat berkuasa kan, nak menjadikan kita ke atau nak meniadakan kita ke, situ cara bahasa dia ke berbeza kan tu kan. Di situlah kita nak kena beza, kita kena reti apa perbezaan di antara sifat dengan bukan sifat. Faham? Jadi yang kita duk mengaji ini ialah tajuk nama bagi sifat Allah. Maka yang kita nak i'tiqadkan sekarang ni iaitulah sifat yang ada sungguh pada zat Allah tu. Kan? Namanya ialah pekuasa. Guna dengan fa. Baru tak keliru. Sekali nama sifat pun kita terjemah dengan berkuasa. Sekali lagi ta'alluq sifat pun kita buh juga dengan makna berkuasa. Kan? Jadi perkataan berkuasa ni tiba-tiba jadi lafaz mushtarak pula dah. Nama bagi sifat yang ada pada zat pun kita panggil namanya ialah berkuasa. Sat lagi kerja menjadi meniadakan tu pun kita panggil berkuasa juga. Apa mana bezanya? Kan? Antara nama dengan bukan nama. Nah, yang kita panggil ta'alluq bagi sifat, dia dibezakan dengan tu yang
Dan ulama-ulama sebelah Patani apa semua depa bahas halus lagi ada beza. Dibubuh tambah dengan huruf pa fa itulah berkuasa tu. Dan itu sahaja. Yang kita nak kena faham betul-betul. Pas tasdiklah. Dan sifat berkuasa ni ialah satu sifat yang wajib bagi Allah. Apa makna wajib bagi Allah? Wajib pada akal itu. Dan iaitu sifat yang sungguh kita berhukum. Ya. Sungguh sifat kudrat ni ada sungguh pada zat Allah. Itu baru nama tasdik. Itu namanya iman. Itu baru orang panggil pengakuan hati. Jangan tak mengaku pula. Ni faham dah. Apa? Berfaham dah. Tak pi tasdik pula dah. Hati tak mengaku pula dah. Nak main mana iman kalau hati tak mengaku? Kan? Mesti ada keputusan yang diputuskan oleh hati. Apakah keputusannya? Ke dak? Baik, sifat kudrat ni. Apa keputusan hati kita? Hati kita kata, hati kita hukumkan dengan sungguh sifat kudrat ada sungguh pada zat Allah. Sudahlah. Beriman dah lah tu. Kan? Begitu je. Asalnya naknya. Kan? Tak ada lah kata payah sangat. Kan? Hak itu dulu. Bagi reti hak asal dulu. Nah, hak yang ni pun tak tahu lagi. Tu yang duk mengaji lama-lama sangat tapi duk tak faham-faham. Kan? Duk tak boleh, tak reti lah kita panggil. Silap tak mana? Antaranya sebab tak faham tentang apa tadi? Hukum akal yang 3 perkara tu. Kan? Apa dia wajib pada akal? Apa dia mustahil pada akal? Harus pada akal. Kan? Semua tu kita kena guna esok. Faham ta'arif dia pasal kita nak guna ketika ni pasal duk mengaji ni. Sifat-sifat Allah ni, sifat yang wajib, hukumannya ialah isbat. Kalau sifat yang mustahil, hukumannya ialah nafi ataupun intifa ternafi. Kan? Tak sungguh langsung. Gitulah reti dia. Baik. Kedua, lagi dia akan habalah ta'aluk macam mana. Kemudian itu yang pertama, sifat ma'ani yang kedua ialah dipanggil iradat. Nak baca iradat ke, kudrat ke, waqah dengan ta mati. Kan? Kudrat boleh, tak ada masalah. Iradat kan? Nah, pada haita marbutah kita mengaji dalam hukum tajwid kan? Kalau jumpa dengan ta marbutah, kalau masa wasal kita baca dengan ta kan? Qudratun ke, qudratin ke, iradatun ke kan? Tapi kalau nak waqaf kena bunyi huruf ha. Qudrah, iradah, tidak. Tapi sebenarnya kalau kita mengaji ilmu nahwu pula kan, di situ ada beberapa kaifiat bacaan. Dan kalau berjumpa dengan ta titik 2 bulat ni, titik 2 atas ni kan, satu lurah dia kata kita berhenti waqaf dengan bunyi huruf ha. Qadrah, iradah, ikutlah kan. Apa-apa lagi perkataan yang lain, ada satu lurah lagi dia kata boleh berhenti dengan bunyi huruf ta mati. Itu yang nak sebut kudrat tu. Dia kata ustaz awak tak punya kudrah duk baca kudrat. Nanti saat dulu di sana ada macam-macam lurah, ada khilaf ulama ya. Ulama lurah pun berkhilaf nak baca lagu mana kan. Mustahaknya biar mengaji dulu. Tapi tak apalah kan. Dah kita tahu satu cara, baca bila satu cara. Tapi kalau orang lain tiba-tiba baca tak semacam macam kita. Kita baca lagu ni, dia baca lagu tu kan. Jangan terus kita kata tak betul. Yang tu silap kita tu kan. Dan dia luah sungguh ilmu ni. Ilmu luah. Jangan disempit-sempitkan dia kan. Kita cuma tahu sikit sahaja. Ada lagi banyak lagi hak kita tak tahu.
Kan? Lepas tu anak, jangan mudah kita nak salahkan orang. Kan? Asalkan kalau orang tu kan berlain saja dengan kita, oh nak kata dia tu tak betul lah, sesat lah, kan, canggah lah, nanti dulu. Kan? Selidik dulu, kan? Selidik dulu. Dah perhati dulu. Jangan mudah nak kata orang tak betul. Tak kita yang tak betul, kita pun tak sedang. Kan? Tapi kata ke orang tak betul. Ni hati-hati kita orang mengaji ni biar tawaduk. Mau ada sifat tawaduk sama. Kan? Kalau ada perkara yang kita tak tahulah, kan? Kita diamlah. Kan sengaplah, barangkali ada lagi di sana qaul pendapat ulama, kan? Sudahlah, hak kita pegang, hak kita peganglah, tak apalah, kena dah. Kan? Hak orang lain pegang tu kena juga. Cuma tinggal kita yang tak tahu. Kan? Siapa nama ulama dia, kitabnya kitab mana, kitab apa, kan? Lagu tu contohnya. Kan? Asalkan mengaji ya. Lagi banyak kita mengaji, lagi banyak kita boleh ilmu. Tu je. Kira-kiranya lagu tu je. Baik. Jadi keduanya ialah iradat. Nak baca iradah boleh, tak apa, tak ada masalah. Artinya apa erti iradat? Iradat ni dalam bahasa Arab kita berkehendak. Itu anak sebut di awal tadilah, berkehendak ni kan dia adat ulama-ulama dulu dia guna dengan tapi jangan kita hina ulama tu. Ni segi kita nak apa orang panggil, tak ada salah tak mana ulama-ulama yang guna perkataan berkehendak, berkuasa, kan? Pasal murad dia, maksud al-musannif, dia nak terang nama bagi sifat Allah tu lah. Cuma apabila diterjemahkan dari bahasa Arab, diterjemah ke bahasa Melayu, kan? Lalu dibuat dengan Tapi murad al-musannif, ulama-ulama yang dulu-dulu ni, ialah nama bagi sifat Allah, bukan takluk bagi sifat Allah. Kan? Cuma untuk memudahkan kita pada hari ini, orang-orang kemudian, kan, untuk mengelakkan ada salah faham antara nama sifat dengan takluk sifat, ditulis di tepi, jangan potong. Kan? Oh, salah ni, tak betul ni. Kalau kita berkehendak ni, salah kita. Pergi celah, pergi cerca orang-orang alim, ulama ni, tak betul. Kan? Buat kita habang saat ni lah. Salahnya tak mana? Ke adakah maksud al-musannif dengan dia kata berkuasa tu, musannif nak cerita takluk bagi sifat kudrat, iradat? Bukan. Tujuannya tetap sama, iaitu al-musannif nak cerita nama bagi sifat Allah. Cuma bahasa kita hari ni nak mudahkan faham, nama bagi sifat kita guna dengan apa? Kita peluahkan lagi ilmu. Bukan kita nak condemn ilmu orang. Saya pasal dahulu ada timbul setengah-setengah talabah ni, pelajar ilmu ni, dia cela, dia hina orang-orang alim ulama, pengarang-pengarang kitab Usuluddin ni lah, yang menterjemahkan sifat-sifat kudrat dan iradat ni dengan berkuasa. Oh, dia kata ni tak betul, kita minta sorok mengaji, kan, salah, kan, macam-macam dia celah, kan. Bagi anak tak betul, salah. Apa kesalahan dia yang anak celah tu? Kan, adakah kesalahan dia? Kan, ialah kerana pengarang tersebut menceritakan berkuasa tu ataupun kudrat tu dengan makna takluk bagi sifat kan? Tidak. Pengarang kita tetap nak cerita nama bagi sifat Allah, cuma bahasa yang dia guna dengan tu saja. Jangan duk celah orang lah, kan. Tawaduk sama lah kita orang mengaji ni. Tadi habaq lah tadi, kan. Mungkin mereka tak luas dalam segi bahasa Melayu tu, yang bubuh tu,
nama bagi sifat pun ber, takluk bagi sifat pun ber, kan? Tak apalah. Atas kita lah pula, pandai kita lah nak mengolahnya pula. Nama bagi sifat, kan? Nama bagi sifat kita faham lah, kan? Dengan ber tu nak habaq kata nama bagi sifat. Kalau dengan ber tu nak habaq takluk bagi sifat, kita reti lah. Asal kita reti. Cuma nak bagi mudah reti untuk orang hari ni, dia buat perbezaan. Nama bagi sifat bubuh perkuasa, perkehendak. Nama bagi takluk sifat dipanggil berkuasa, berkehendak. Sudahlah, kan? Tak usah duk tojoh orang ni, kan? Lagak supaya kita besar sangat, hebat ilmu kita, kan? Karang kitab lah tengok kalau hang hebat sangat, kan? Try karang kitab tengok, ni ulama karang kitab ni hebat-hebat. Yang hang nak condemn tu, hang satu kitab pun tak boleh karang. Hang pandai nak kata ke orang kan? Jangan lagu tu. Dah. Baik. Lepas tu kata musannif lagi, sikit lagi lah. Tak cukup sejam lagi. Yang ta'alluqlah keduanya, yakni qudrat dan iradat, dengan sekalian mumkinat. Baru nak habaq yang bertakluk. Nak cerita takluk bagi sifat tadi. Yang tadi nama bagi sifat yang ada pada zat Allah. Namanya ialah perkuasa dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita Melayu, namanya ialah perkehendak. Kedua-dua sifat ni, sifat perkuasa, sifat perkuasa, sifat perkehendak, ada ta'alluqnya. Ta'alluq ni bahasa mudah kita, kerja lah. Adalah pekerjaannya atau berta'alluq kepada apa? Pekerjaannya mengenai apa? Mengenai akan segala sekalian mungkinat. Mungkinat ni kita lah sekalian yang sah ada, sah tak ada ni. Sekalian alam yang mungkinat ni, kan? Baik. Kalau kata contohnya sifat ada, apa dia? Sifat qudrat, artinya perkuasa. Berkuasa Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian mungkinat ni, kan? Dan berkuasa Allah Ta'ala meniadakan kita. Itu ta'alluq. Dia tak bertakluk kepada yang lain daripada mungkinat. Kerjanya mengadakan atau meniadakan. Kalau kata sifat qudrat, kita boleh menjadikan atau menghilangkan akan wujud. Ikutlah nak buat perkataan yang macam mana. Iradat Allah Ta'ala yang dengan sifat perkehendak dia ialah berkehendak. Dengan sifat perkehendak, Allah mengkehendaki ke, berkehendak ke, ikutlah. Tu apa takluk, menentukan di antara dua, kan? Mengadakan ke atau tidak mahu, tidak berkehendak mengadakan, dan mematikan atau tidak berkehendak mematikan, menjadikan atau tidak menjadikan. Siapa tertuju terkena kepada kita al-mumkinat. Dan sifat qudrat dan iradat tak bertakluk pada perkara yang wajib, iaitu zat Allah dan sifat-sifat Allah, dan juga tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Kalau orang tanya, berkuasakah tidak Allah Ta'ala menjadikan anak bagi dia? Jawabnya bukan kerja dia, bukan real dia, bukan kerja dia. Dia ikut real dia aja, kan? Bukan kerja, tak ada kaitan, tidak bertakluk sifat kudrat terhadap perkara yang mustahil. Anak bagi Allah tu mustahil. Itu jawapan dia. Takut sekali lagi, Tuhan tak berkuasa ke? Kan lemah Tuhan. Lemah apa dah, dia tak bekerja lagu tu. Supaya kita ni ceritanya, kita ada mata. Kerja mata kita apa? Melihatlah. Boleh tak mata kita mendengar?
Boleh tak? Mendengar dengan telinga lah. Kan? Tiba-tiba kita pergi kata, boleh tak mata hang ni mendengar aku cakap? Aku kata, mana boleh aku dengar? Takkan kita nak kata kekurangan. Pasal tak boleh mendengar dengan mata. Jawapan kita bukan kerja mata tu untuk mendengar. Mata kerja dia melihat. Kata nampak gitu makna dia tu. Kan? Kalau kena dengan real dia bertakluk lah. Kan? Lagu ni lagu kudrat. Real dia yang mengenai dengan sifat kudrat, sifat iradah Allah ni mengenai apa? Perkara yang mungkinan. Yang benda boleh jadi ada, boleh jadi tak ada ni. Itu saja kerja dia. Namanya mengada atau meniada. Kalau iradat menentukan atau menentukanlah. Ada tidak menentukan. Berkehendak nak menentukan ada atau tak ada, besar atau kecil, dua yang berlawanan tu. Kan? Hidup atau mati, miskin atau kaya, sihat atau sakit. Panjang lagi lah. Kan? Itu nanti kita akan mengaji lagi. Cerita tajuk takluk ni. Begitu cara nak fahamnya. Lepas tu iman dengan sifat-sifat Allah. Kan? Kena mengaku hati ya Allah bersifat dengan berkuasa. Allah bersifat dengan berkehendak. Sudahlah, sahlah iman kita. Satu je naknya. Bukan banyak-banyak pening-pening kepala tu dah. Hak ni hak fardu ain. Hak ni nak bagi sah iman dulu. Sebab hak ni pun tak ada juga, hak sungguh. Nak memang nak iman kalau kita tak mengaku, hati tak mengaku akan dengan sungguhnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah ni, tak ada iman nama dia. Tak ada iman kan kufur lah jawabnya. Baik, kita berhentilah di situ nah. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Jadi kita berhenti pada kata dan makna qudrat azali itu iaitu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.